Hari ini saya memanggil sidang akhbar ini atas 2-3 perkara. Yang pertama berkaitan dengan blogger Papagomo. Blogger Papagomo ini telah saya saman kerana menyiarkan rencana fitnah. Dan tuan punya blogger ini mengikut saman saya adalah Wan Muhammad Azri. Pada hari semalam dan hari ini ditetapkan untuk perbicaraan. Dan perbicaraan telah dimulakan semalam. Kemudian peguam defendant dan defendant juga telah ditegur oleh pihak hakim kerana defendant tidak hadir dalam perbicaraan. Dan teguran itu dibuat oleh hakim berkali-kali. Namun begitu, bila berita dibuat oleh utusan Malaysia, teguran hakim terhadap defendant tidak disebut sama sekali. Kemudian peguam defendant telah membantah untuk saya masukkan bekas isteri Papagomo ataupun Wan Azri, iaitu Belina Chin binti Saifuddin, atas alasan bahawa saksi ini tidak disenaraikan lebih awal. Pada waktu itu Belina Chin binti Saifuddin masih lagi isteri Papagomo ataupun baru saja bercerai, dan beliau belum menyatakan kesanggupan menjadi saksi saya. Kerana itu nama beliau tidak disenaraikan lebih awal. Kemudian beliau bersetuju untuk menjadi saksi selepas disapina. Dan pada hari semalam, peguam saya berhasrat bercadang memanggil beliau sebagai saksi kedua selepas saya memberikan keterangan. Dan apabila peguam defendant membantah, hakim telah menangguhkan perbicaraan untuk perbicaraan di dalam kamar. Sewaktu perbicaraan dalam kamar, hakim menasihatkan kes ini ditarik balik dan difailkan semula. Ya, bukan ditarik balik begitu saja. Ditarik balik untuk difailkan semula. Bila kes ini difailkan semula, semua saksi-saksi yang tidak disenaraikan dulu boleh dipanggil bagi memudahkan kes. Kalau tidak, hakim berpendapat adalah sukar kerana dalam pengurusan kes ini sebelum ini, beberapa saksi tidak disenaraikan atas sebab-sebab teknikal, dan jika sekiranya pelintif ataupun saya ingin menyenaraikan saksi ini, beliau mencadangkan kes ini ditarik balik untuk difail semula. Ya, bukan ditarik balik begitu, ya, ditarik balik untuk difail semula, ya. Dan itu adalah nasihat hakim, ya, bukan permohonan saya. Dalam utusan ini disebut saya memohon, ya. Saya tak pohon, ya. Hakim menasihatkan begitu, ya. Dan saya bersetuju dengan pandangan hakim tersebut. Dan peguam saya akan memfailkan sebeberapa segera kes ini semula. Dan hakim berjanji ia akan menyelesaikan kes ini dalam tempoh 3 bulan. Ini disebut oleh hakim, ya, dalam kamar. Dan saya dipanggil sekali ke dalam kamar itu, ya. Pemberita tidak ada di mahkamah hari semalam. Pemberita utusan juga tidak ada dalam bilik kamar hakim, ya. Jadi dia tak tahu apa yang berlaku dalam kamar hakim, tetapi utusan buat laporan dalam surat khabar dia. Padahal dia tak ada dalam kamar hakim. Yang ada dalam kamar hakim ialah saya, peguam saya dan peguam defendant serta hakim, ya. Tidak ada wartawan yang hadir pada waktu itu. Jadi bagaimana utusan boleh tahu apa yang sebenarnya diperkatakan di dalam kamar hakim tersebut, ya. Jadi ini sekali lagi menunjukkan utusan adalah sebuah surat khabar yang tidak beretika. Dan kemudian isu yang kedua adalah identiti Papagomo. Sekarang ini heboh tentang siapa identiti Papagomo. Saya yakin sepenuhnya Papagomo adalah Wan Muhammad Azri.
Wan Idris, ya, berdasarkan maklumat, gambar, dokumen dan juga evidence lain yang saya ada, termasuk dokumen-dokumen perniagaan beliau, ya, pendaftaran perniagaan dan juga bukti-bukti yang lain. Jadi insya-Allah lambat atau bangat bila kes ini didengar semula, saya yakin identiti Papa Gomo akan didedahkan untuk selama-lamanya. Beliau tak boleh lagi berselindung di belakang nama Papa Gomo untuk melakukan kerja-kerja fitnah, kerja-kerja lucah, caci maki dan hasad maki hamun melalui blog beliau. Dan yang ketiga, pada hari ini saya nak tunjukkan gambar-gambar, ya, yang menunjukkan Papa Gomo ataupun Wan Muhammad Azri adalah begitu rapat dengan pemimpin-pemimpin kanan UMNO, ya. Saudara-saudara boleh lihat, antaranya adalah dengan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri Datuk Isyamuddin, ya. Jadi saudara boleh lihat, bukan Papa Gomo, bukan Wan Azri yang peluk Datuk Isyamuddin, ya. Datuk Isyamuddin yang peluk Wan Azri, ya. Dan cara santai yang ditunjukkan ini nampak official, ya. Gambar yang lain kita boleh tunjukkan beliau sangat santai, ya. Jadi saya kira perjumpaan Wan Azri dengan Datuk Isyamuddin ini di rumah beliau, ya, berdasarkan pakaian dan setup bilik tersebut, ya. Bermakna Wan Azri ini boleh akses sampai ke rumah Menteri Dalam Negeri, ya. Bukan saja jumpa di pejabat tetapi boleh jumpa di rumah, ya. Maknanya dua-dua ini adalah mempunyai hubungan yang sangat rapat. Begitu juga dengan menteri kanan lain seperti Datuk Nazri, ya. Kita tengok Wan Nazri bersalaman, ya, dengan Datuk Nazri dengan begitu mesra sekali, dan gambar ini menunjukkan Wan Azri berada bersama dalam satu perjumpaan dengan Datuk Nazri bersekali dengan teman-teman beliau yang lain. Kemudian kita pergi pada naib presiden UMNO yang seterusnya, iaitu Datuk Muhammad Syafiee Afdal. Berdasarkan gambar ini menunjukkan Datuk Ahmad Syafiee Afdal sedang berbincang dengan begitu mesra dengan Wan Azri, ya. Maknanya ketiga-tiga naib presiden UMNO ada hubungan yang rapat dengan Wan Muhammad Azri, dan begitu juga dengan Ketua Penerangan Menteri Penerangan Malaysia. Ini satu contoh gambar, ya. Dan ada gambar-gambar yang lain, ya. Kita ada koleksi gambar lebih kurang 200 hingga 300 keping pelbagai aksi Wan Azri dan menteri-menteri dan pemimpin kanan UMNO, dan ini adalah dengan Menteri Penerangan, ya. Kemudian kita pergi kepada satu orang lagi naib presiden UMNO adalah Datuk Zahid Hamidi, ya. Datuk Zahid Hamidi, ini contoh gambar dengan Datuk Zahid Hamidi, ya. Kemudian Papa Gomo ini telah menyiarkan video lucah, termasuk apa yang didakwa sebagai video Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terkenal. Sebenarnya di bawah akta kanun, di bawah kanun keseksaan, ya, atau Penal Code 292, ya. 292 Penal Code menyatakan adalah menjadi satu kesalahan mana-mana pihak menyiarkan, menyimpan, menyebarkan atau menyebabkan diterbitkan gambar-gambar lucah, ya. Gambar-gambar lucah di dalam terbitan mereka atau laman web mereka, boleh dihukum penjara selama 3 tahun dan boleh didenda atau didenda dan dipenjara, ya. 292 kanun keseksaan. Wan Azri ataupun blog Papa Gomo ini dengan jelasnya telah mempamerkan gambar-gambar lucah, video lucah yang berbentuk fitnah. Saya ingin bertanya kerajaan, kenapa pasukan kerajaan tidak bertindak kepada penulis blog Papa Gomo, ya? Adakah kerana mereka rapat dengan Papa Gomo seperti yang saya tunjukkan, ya? Menteri Dalam Negeri rapat dengan Papa Gomo dan juga peguam negara, ya. Yang bertanggungjawab buat pendakwaan ini adalah peguam negara.
Dalam gambar ini kita boleh tengok Peguam Negara begitu mesra dengan Papagomo. Pada hari ini saya nak bertanya Peguam Negara, adakah kamu tidak mendakwa Papagomo kerana kamu ada hubungan belakang tabir dengan penulis blog ini? Ya. Jadi kita ada gambar-gambar yang lain, ya, yang baik, yang buruk, yang dahsyat. Ya. Jadi saya tidak mengambil langkah untuk memalukan Wan Azri kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mengaibkan kamu jika berpeluang boleh mengaibkan mereka, tetapi adalah lebih baik untuk tidak mengaibkan manusia yang lain. Pada hari ini saya berdiri untuk mengajak rakyat Malaysia mendisiplinkan dunia cyber supaya berasaskan kepada nilai-nilai moral dan etika. Walaupun kita berada dalam alam maya, kita tidak boleh lari daripada dosa dan pahala. Ya? Dan dosa dan pahala itu adalah satu orang panggil guideline ataupun ikatan kita, termasuk dalam alam maya. Dan oleh kerana Kerajaan UMNO Barisan Nasional sebenarnya menaja blok-blok fitnah dan lucah seperti ini, adalah mustahil kita membetulkan mereka. Ya, apa yang boleh saya lakukan adalah melalui tindakan undang-undang. Tetapi jika sekiranya Pakatan Rakyat mentadbir, kita boleh menggunakan akta-akta dan undang-undang sedia ada untuk dikuatkuasakan bagi mana-mana pihak yang telah melanggar undang-undang, termasuk menyimpan dan menyiarkan bahan-bahan lucah. Dan pada petang ini saya sekali lagi meminta penjelasan daripada Peguam Negara Tan Sri Abdul Ghani Fatail, kenapa beliau tidak bertindak terhadap blok Papagomo dan lain-lain blok pro UMNO yang menyiarkan perkara-perkara yang salah dari segi undang-undang.